Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Azza wa Jalla pada malam ini kita sambung lagi bacaan kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad pada jilid yang ke-6 pada kitab terjemahan di muka surat 66. Fasal orang yang berulang kali ditegakkan padanya had, yakni hukum hudud dalam kes pencurian. Kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, Abu Daud meriwayatkan bahawa beliau pernah memerintahkan untuk membunuh, yakni beliau SAW pernah memerintahkan untuk membunuh seorang pencuri. Lalu mereka, yang para sahabat, berkata dia hanya mencuri. Maka beliau bersabda, lakukan hukum potong tangan, hukuman potong padanya. Kemudian orang itu didatangkan lagi untuk kedua kalinya. Lalu beliau memerintahkan untuk membunuhnya. Lalu mereka, yang ini para sahabat, berkata dia hanya mencuri. Maka beliau bersabda, lakukan hukuman potong padanya. Kemudian orang itu didatangkan lagi untuk ketiga kalinya. Lalu beliau memerintahkan untuk membunuhnya. Lalu mereka berkata dia hanya mencuri. Maka beliau bersabda, lakukan hukum potong padanya. Beliau itu datangkan lagi untuk kali keempatnya. Beliau memerintahkan untuk membunuhnya. Lalu para sahabat berkata dia hanya mencuri. Maka beliau bersabda, lakukan hukum potong padanya. Kemudian orang itu datangkan lagi untuk kali kelimanya. Lalu beliau memerintahkan untuk membunuhnya. Lalu mereka pun akhirnya membunuhnya. Hadis ni dia dhaif pada sanad dia. Sanad dia lemah. Okey. Kerana pada sanad ada seorang yang bernama Mus'ab bin Thabit. Dia seorang perawi yang lemah. Sebagaimana dikatakan oleh An-Nasa'i, Ibn Hajar kata dalam kitab Talkhis dia, aku tidak mengetahui ada satu pun hadis yang sahih dalam masalah ini. Itu kata Ibn Hajar rahimahullah. Baik, so kita tengok di atas tu An-Nasa'i, yakni Al-Imam Ahmad bin Shu'aib An-Nasa'i rahimahullah, dan selainnya tidak mensahihkan hadis ini. An-Nasa'i berkata ini adalah hadis yang mungkar. Perawi dhaif menyalahi perawi thiqah. Mus'ab bin Thabit bukanlah orang rawi yang kuat, yang laisa bil qawi. Ulama selain beliau menganggap hadis ini hasan. Mereka mengatakan hukum ini khusus berlaku pada laki-laki itu sahaja. Tak kala Rasulullah SAW mengetahui ada maslahat membunuhnya. Kelompok ketiga menerima hadis ini dan mengamalkannya, iaitu jika seorang pencuri sudah mencuri sampai 5 kali, maka dia dibunuh pada pencurian yang kelima. Di antara yang berpendapat seperti ini adalah Abu Mus'ab daripada kalangan ulama mazhab Maliki. Baik, sebenarnya kata Ibn Qayyim, dalam hukum ini ada keterangan bolehnya memotong keempat anggota tubuh pencuri. Kan? Tangan, kaki, 4 kali kan? Abdul Razak meriwayatkan dalam Al-Musannaf bahawa didatangkan kepada Nabi SAW seorang budak, yakni hamba lah, yang mencuri, dan dia telah didatangkan kepada beliau sebanyak 4 kali, tapi beliau membiarkannya. Kemudian didatangkan pada kali kelima, maka beliau memotong satu tangannya. Kemudian pada kali ke-6 beliau memotong satu kakinya. Tangan, kaki. Kemudian pada kali ke-7 beliau memotong tangannya. Tangan satu lagi pula, yang lain. Kemudian pada kali ke-8 beliau memotong kakinya yang lain pula. Tapi hadis ini dhaif. Hadis ini sanad dia lemah. Sebab kalau tengok di situ bawah tu funuk dia kata apa? Abdul Rabbih adalah seorang perawi majhul yang tidak diketahui. Sedangkan riwayat Al-Harith bin Abdullah bin Nabi sallallahu alaihi wasallam mursal. Ya, hadis ini juga dhaif. Para sahabat radhiyallahu anhum dan para ulama setelah para sahabat lah, berbeza pendapat dalam hal ini. Orang yang mencuri banyak kali ini kan. Apakah semua anggotanya di tubuh, anggota tubuhnya boleh dipotong atau tidak? Ya. Jadi empat tangan kaki kena potong kan macam mana? Ada dua pendapat lah. Asy-Syafi'i, Malik dan Ahmad
dalam salah satu riwayat berkata boleh dipotong kesemuanya. Empat anggota tadi, 2 tangan dan 2 kaki. Ini mencuri berulang-ulang kali. Sedangkan Abu Hanifah dan Ahmad dalam satu riwayat, dalam riwayat yang kedua pula, dia kata tidak boleh dipotong melebihi dari 1 tangan dan 1 kaki. Maksudnya tangan sebelah potong tangan sebelah kiri, potong kaki sebelah kanan, silang tu. Berdasarkan pendapat kedua ini, okey, pendapat Abu Hanifah dan Ahmad dalam riwayat kedua tadi, apakah yang terlarang adalah menghilangkan fungsi anggota tubuh yang sejenis. Okay? Maksud potong kedua-dua tangan. Adakah dilarang itu dipotong kedua-dua tangan? Atau yang kedua, menghilangkan 2 anggota tubuh pada sisi tubuh yang sama. Maksudnya potong tangan kanan, potong kaki kiri. Potong tangan kiri, potong tangan kanan. Tangan kiri. Maksudnya anggota tubuh yang sama, sebelah sisi yang sama lah. Kanan potong, kaki kiri pun, kaki kanan potong, kaki kanan kiri, kaki kanan, tangan kanan potong, kaki kanan pun potong. Macam tu kah? Dia kata atau dia kata yang pertama tu menghilangkan fungsi anggota tubuh yang sejenis, sama-sama, sebelah kanan. Atau yang kedua menghilangkan 2 anggota pada sisi tubuh yang sama. Ya. Sama ada yang pertama tu menghilangkan kedua-dua tangan dia, potong tangan kanan dan kiri, ataupun pada yang kedua, cara yang kedua adalah potong daripada sisi yang sama. Dalam masalah ini ada 2 sisi pandang yang akan nampak pengaruhnya dalam kes ini. Baik, dia kata jika si pencuri adalah orang yang terpotong tangan kanannya sahaja, kan, tangan dah terputus lah, dia mencuri pula. Atau seorang yang terpotong kaki kirinya sahaja, kaki dia terpotong, tak ada kaki dah. Maka kalau kita mengatakan boleh memotong semua anggota tubuhnya, maka hal ini tak pengaruh. Hal ini tak kisahlah, tak jadi masalah, tak jadi perbincangan maksudnya. Kerana boleh dipotong mana saja daripada anggota tubuhnya yang masih ada. Tetapi jika kita mengatakan tidak boleh memotong semua anggota tubuh, maka pada kes pertama yang dipotong adalah kaki kirinya dan kaki kiri dia. Dan pada kes yang kedua dipotong adalah tangan kanannya. Berdasarkan kedua sebab di atas sekaligus, dipotong secara bersilang. Adapun jika si pencuri terpotong tangan kiri bersama kaki kanannya, dah terpotong dah, tangan kiri, kaki kanan dah, tak ada, maka tidak ditegakkan lagi hukuman potong padanya berdasarkan 2 sebab di atas sekaligus. Sedangkan jika terpotong adalah tangan kiri sahaja, maka tangan kanannya tidak dipotong berdasarkan 2 sebab di atas sekaligus. Hal ini perlu ditinjau kembali, maka cermatilah. Tengok kan. Baik, kemudian apakah pemotongan kaki kiri dibangun di atas kedua sebab di atas? Sebab di atas ni lah. Ya. Kata Imam Malik dan Imam Syafi'i dan Malik dan Ahmad tadi. Dan kedua Imam Abu Hanifah dan Ahmad dalam satu riwayat yang kedua tadi. Jika kita menjadikan hilangnya manfaat anggota tubuh sejenis, maksudnya seperti potong 2 tangan sekaligus sebagai sebab, maka kakinya boleh dipotong. Tetapi jika kita menjadikan hilangnya 2 anggota tubuh pada sisi tubuh yang sama sebagai sebab, maka kakinya tidak boleh dipotong. Dia kata. Ya. Jika yang terpotong hanyalah kedua tangan. 2 tangan kena potong. Dan kita dan kita menjadikan hilangnya manfaat anggota tubuh sejenis sebagai sebab. Ya. Kalau tangan yang terpotong hanya 2 tangan. Dan kita jadikan hilangnya manfaat anggota tubuh sejenis. Anggota tubuh sini maksudnya tangan dengan tangan lah. Sebagai sebab, maka kaki kirinya dipotong. Kaki kiri dia. Ya, tak potong kedua-dua tangan lah, potong kaki kiri. Tapi jika kita jadikan sebab adalah hilangnya 2 anggota tubuh pada sisi tubuh yang sama, maksudnya sisi tubuh yang sama, sebelah kanan tangan dan kaki lah, ataupun sebelah kiri tangan dan kaki, maka tidak boleh dipotong lagi dah. Demikian penerapan kaedah ni. Baik, pengarang Al-Hurra berkata dalam masalah ini tangan kanannya dipotong berdasarkan kedua riwayat di atas tadi lah. Ya.
Tapi riwayat itu dhaif. Dah harus dibezakan antara kes ini dengan kes orang yang terpotong kedua tangannya. Ya. Orang yang tak ada tangan tadi. Adapun yang disebutkan tentang perbezaannya kalau yang terpotong adalah kedua kakinya, maka ia seperti orang yang duduk. Dan jika yang dipotong adalah salah satu tangannya, maka dia bisa memanfaatkan tangan yang satunya untuk makan. Ya. Dipotong, mencuri kali pertama potong tangan dia sebelah, lepas tu curi kali kedua potong kaki dia yang sebelah. Sebab dia boleh berguna lagi manfaat tangan yang sebelah lagi untuk makan, minum, berwuduk, istinja, kan? Istinjmar, membersihkan tempat keluar dengan menggunakan batu dan selainnya. Kalau yang terpotong adalah kedua tangannya, maka dia tidak bisa menggunakan anggota tubuhnya kecuali kedua kakinya. Kerana itu, jika salah satu kakinya tidak ada, maka tidak mungkin baginya untuk menggunakan satu kaki tanpa tangan. Perbezaan yang lain, satu tangan bisa dimanfaatkan bersamaan dengan tidak adanya manfaat berjalan. Ya? Baik. Sedangkan satu kaki tidak bisa bermanfaat tanpa adanya manfaat memegang. Sebab ada satu kaki, tangan tak ada, dia nak pegang macam mana, nak jalan macam mana. Jadi ada satu kaki, dia boleh bermanfaat lagi lah. Tak ada satu tangan. Satu tangan boleh memegang tongkat dan sebagainya. Ini kes khilaf ulama antara mana nak potong ni kalau mencuri banyak kali ni. Potong 4 ke, 4 kali kata 4 kali curi, potong 4 tu curi. Ya, ataupun kena potong secara bersilang sekali kat tangan sebelah ni, kaki sebelah tu ke, macam mana ke, ni khilaf lah di antara ulama. Sebab hadis yang diistimbat semuanya di sini adalah hadis yang dhaif, yang tidak sahih. Wallahu a'lam. Dia kembali kepada ijtihad ketua lah, kan, pemerintah macam mana nak buat hukum ni. Tapi asal hukum mencuri dengan sekian-sekian nilai, kan, rubuh dinar yang kita sebut minggu lepas, maknanya dipotong lah, hukum dipotong tangan dia. Tapi tu kalau orang yang mencuri dipotong tangan, boleh mencuri pula, ni memang orang yang hati kering lah, kan. Memang tak takut sungguh lah. Beberapa kali kena mencuri kan, akhirnya kena hukum bunuh kan. Ini pelik lah, sampai tangan hilang lah, kan. Tangan hilang sebelah, kaki sebelah, semua kerat. Tadi mencuri lagi. Memang teruk lah, memang teruk sangat lah. Ini kaedah dah. Baik, seterusnya hukum beliau SAW terhadap orang yang menghinanya, baik dia seorang Muslim atau zimmi atau mu'ahad. Mu'ahad ni mereka yang ada perjanjian dengan Islam lah. Baik, dinukil dari jalur yang sahih bahawa beliau SAW membatalkan tuntutan atas pembunuhan seorang Ummul Walad. Yang ni Ummul Walad ni hamba yang telah melahirkan anak tuan dia. Hamba perempuan yang melahirkan anak tuan dia yang buta ketika dibunuh oleh majikannya kerana dia telah mencela Nabi SAW. Jadi hamba ni tuan dia bunuh dia kerana apa? Kerana dia cela Nabi SAW. Ni. Okey ya. Hadis Hasan. Kemudian beliau SAW juga itulah faham hadis ini pada bahawa kalau tuan dia bunuh hamba dia tadi sebab hamba tadi caci Nabi SAW, maka tak ada apa-apalah, tak kena hukum. Tak kena hukum lah qisas tuan tadi, tak kena. Kemudian beliau Nabi SAW juga membunuh sekelompok orang Yahudi kerana telah mencela dan mengganggu beliau. Ni kan, kana yuzihi wa yahjuhu. Dia perkutuk Nabi SAW, maka Nabi bunuh dia ni. Yahudi ni kan, Allahu Akbar. Sekarang ni kita berdepan dengan konflik dengan orang Yahudi ni. Konflik dengan orang Islam Yahudi ni lama dah, kan. Sejak zaman Nabi SAW lagi, pengkhianatan mereka terhadap Nabi ketika perang Ahzab, pada hari Khaybar lagi kan. Nabi perangi mereka dan dibunuh, hukum bunuh disanakan ke atas para pengkhianat pada bangsa Yahudi ni, kan. Dia perang Hamas sebenarnya, dia bunuh rakyat Palestin, kan. Beratus, beribu orang dia bunuh. Orang tengok, Masya Allah, tak ada hati, tak ada hati perut, tak ada peri kemanusiaan, kan. Tapi tak apalah, orang beriman ni sabarlah, buat macam mana sehingga sampai tu masa apa Yahudi ni tahulah, kan, dia punya masir depa, punya kesudahan depa ni akan dihukum, dibunuh habis semua lah, disembelih, kan. Itu dah cerita dia. Jadi apa yang kita mampu buat, kita berdoa lah supaya Allah Ta'ala
bantu saudara-saudara kita di Palestin sana. Allah berikan kepada mereka kesabaran, kekuatan iman, kan. Kesiannya ramai yang meninggal daripada kanak-kanak, kan, orang tua. Sengaja pula tu dia pergi bom konvoi orang yang nak lari daripada tempat-tempat yang nak dibom tadi, kan. Memang jahat betul lah Yahudi ni. Allah musta'an. Kita doa lah, tiba masa dia Allah Ta'ala binasakan, hancurkan orang Yahudi ni, laknatullah ni. Kemudian Nabi SAW bunuh ni sekelompok Yahudi kerana telah mencela dan mengganggu beliau, menyakiti beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau memberikan jaminan keamanan kepada semua orang pada hari pembebasan Mekah, kecuali sekelompok orang yang pernah menyakiti dan mencela beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka adalah 4 orang lelaki dan 2 wanita. Cuba tengok footnote bawah tu, kan, yang panjang lebar tu. Ada riwayat Nasa'i, kan, okey, dalam Tahrib Bid'ah hadis Sa'd bin Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, pada hari pembebasan kota Mekah, Rasulullah SAW memberi jaminan keamanan kepada semua orang kecuali kepada 4 orang lelaki dan 2 perempuan. Beliau berkata, bunuhlah mereka ini walaupun kalian mendapatinya sedang bergantungan di kelambu Kaabah. Mereka adalah Ikrimah bin Abi Jahal, Abdullah bin Khattal, Miqyas bin Subabah, Abdullah bin Sa'id bin Asy-Syarah. Okay, dalam sanadnya ada Asbat bin Nasr, seorang perawi yang jujur tapi banyak bersalah, silap. Salah banyak. Kathirul khata'. Dan perawi yang lainnya thiqah, terpercaya. Dalam catatan tambahan, Yunus bin Bukair terhadap Al-Maghazi dari jalan Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, yakni Abdullah bin Amr bin Al-As, dinukil keterangan yang semakna dengannya. Ad-Darqutni dan Al-Hakim meriwayatkan daripada hadis Sa'id bin Yarbu' bahawa beliau SAW bersabda, ada 4 orang yang aku tidak berikan jaminan keamanan, tidak di daerah yang halal, tidak pula di daerah yang haram. Jadi di Mekah lah. Al-Huwairith bin Nuqaid, Hilal bin Khattal, Miqyas bin Subabah dan Abdullah bin Abi Sarah. Ibn Abi Syaibah dan Al-Baihaqi dalam Ad-Dalail meriwayatkan daripada jalan Al-Hakam bin Abdul Malik dari Qatadah dari Anas radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW memberikan jaminan keamanan kepada semua manusia pada saat pembebasan Mekah kecuali pada 4 orang, Abdul Uzza bin Khattal, Miqyas bin Subabah Al-Kinani, Abdullah bin Abi Sarah dan Ummu Sarah. Jadi kita periksa kembali Al-Fatah, ini apa nama? Fathul Bari lah. Dalam kitab dan kitab As-Sarim Al-Masluh, cek balik studi kita. Sebenarnya kata ni Syekh Al-Arnaud lah rahimahullah yang buat tahqiq kitab ni. Okey. Jadi maknanya dan mereka adalah sebut tadi, kan, beliau juga pernah bersabda, siapa yang mau membunuh Ka'ab al-Ashraf, kerana sungguh dia telah mengganggu Allah dan Rasul. Ka'ab al-Ashraf ni Yahudi, ya, dan dia telah mengganggu Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fainahu adha, menyakiti Allah dan Rasulnya. Jadi, dan beliau membatalkan tuntutan atas pembunuhannya dan juga pembunuhan Abu Rafi'ah. Jadi maksudnya, siapa yang membunuh Ka'ab al-Ashraf dan membunuh Abu Rafi'ah ni tak ada hukum qisas lah. Darah dia tumpah macam tu saja, kosong. Okay? Itu maksudnya. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata kepada Abu Barzah Al-Aslami ketika itu, dia hendak membunuh orang yang mencelanya. Ya, ini tidak boleh. Abu Bakar kata tak boleh dilakukan oleh seorang pun selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Hadis sanad sahih. Ini adalah keputusan beliau sallallahu alaihi wasallam dan keputusan para khalifah beliau sallallahu alaihi wasallam sepeninggal beliau lah. Tidak ada seorang pun sahabat yang menyelisihi mereka. Allah telah menjaga mereka daripada penyelisihan terhadap hukum ini. Mana yang mencela Nabi SAW je yang boleh dibunuh. Jadi kalau ikut tu lah, belah Denmark, belah mana kan yang juduk apa tu, hina Nabi SAW, cela Nabi SAW kan. Mereka ni seperti hukuman bunuh lah. Abu Daud meriwayatkan dalam As-Sunan daripada Ali radhiyallahu anhu bahawa ada seorang wanita Yahudi yang mencela Nabi SAW. Tengoklah zaman Nabi ni 1400 tahun lebih dah tu nenek mereka ni, dan membicarakan kehormatan beliau, kan? Maka
Ada seorang lelaki yang mencekiknya hingga mati. Kan? Bunuh perempuan Yahudi, cekik sampai mati. Dan Rasulullah membatalkan tuntutan atas pembunuhannya. Maksudnya mati kosong, mati orang tu apa? Mati kering je tu lah. Tak ada tuntutan apa-apa. Tak ada insurans. Itu dia. Ni Yahudi ni. Jahat lagi. Bangsa Yahudi ni. Yang daripada zaman Nabi SAW sampai hari ni, sampai mereka ni kena bunuh habis lah. Tengok mereka buat apa dahsyat mereka buat kan. Tapi yang sakit hati lagi ada penyokong-penyokong mereka. Mereka, apa lagi, Perancis, Inggeris kan, British. Oh, sokong mereka sungguh. Dia bangsa kafir ni kan. Allah musta'an. Membunuh anak-anak kecil, mereka bom habis. Allahu Akbar. Para pengarang kitab-kitab Asyar, yakni biografi dan maghazi peperangan, menyebutkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa dia berkata, ada seorang wanita yang mencela Nabi SAW, maka beliau bersabda, siapa yang akan membunuhnya untukku? Lalu seorang lelaki dari kaum wanita tersebut berkata, aku. Maka dia segera pergi lalu membunuhnya. Kemudian beliau, hal itu dikhabarkan kepada Nabi SAW dan beliau bersabda, la yantatihu fiha an zani, tidak ada dua kambing yang saling menanduk dalam masalah ni. Tak ada qisas, tak ada apa. Tapi ini dhaif jiddan lah, tersangat dhaif, tersangat lemah. Dalam masalah ini ada sekitar belasan hadis. Okey. Tapi di sini Syekh Nawawi kata hadis riwayat Abu Daud seluruh perawinya thiqah. Okey. Ini adalah ibarat untuk menggambarkan pembunuhan dilakukan orang itu tidak perselisihan antara akan kebenarannya. Maksudnya boleh buatlah. Wallahu a'lam. Ini penterjemah kata. Okey, dia kata dalam masalah ni ada sekitar belasan hadis yang di antaranya ada yang sahih, ada yang hasan dan masyhur. Dan ini merupakan ijma' para sahabat radhiyallahu anhum. Harb menyebutkan dalam Al-Masail karyanya daripada Mujahid, dia berkata, didatangkan kepada Umar radhiyallahu anhu seorang lelaki yang mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu dia membunuhnya. Kemudian Umar berkata, barang siapa yang menghina Allah dan Rasulnya atau menghina salah seorang daripada para nabi, maka bunuhlah dia. Kemudian Mujahid berkata daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Muslim mana yang mencerca Allah dan Rasulnya atau mencerca salah seorang daripada para nabi, maka sungguh dia telah mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah kemurtadan. Murtad. Orangnya harus disuruh bertaubat, dan kalau dia mau maka itulah yang diharapkan, tapi jika tidak maka dia harus dibunuh. Kemudian kafir mu'ahad yang ada perjanjian dengan Islam lah. Mana saja yang menentang lalu mencerca Allah atau mencerca salah seorang daripada para nabi, atau dia terang-terang melakukannya, maka sungguh dia telah membatalkan perjanjian damai. Karenanya bunuhlah dia. Ahmad menyebutkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahawa ada seorang rahib yang melewatinya. Lalu ada yang berkata tentangnya, orang ini telah mencerca Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, seandainya aku mendengarnya, nescaya aku akan membunuhnya. Sesungguhnya kami tidak memberikan jaminan keselamatan kepada orang-orang yang mencerca Nabi kami, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Asar-asar daripada para sahabat dalam masalah ini sangatlah banyak. Bahkan lebih dari seorang imam telah menukil adanya ijma' akan wajibnya membunuh orang yang melakukannya. Guru kami yakni Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, ini diarahkan kepada ijma' di abad pertama daripada zaman sahabat dan tabi'in. Yang kami maksudkan di sini adalah penyebutan hukum dan keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang mencerca beliau. Jadi kesimpulannya hukuman bunuhlah. Gitu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memaafkan orang yang mencelanya pada masa beliau masih hidup. Sallam. Masa dia wafat maka dihukum bunuh. Masa dia masih hidup maka itu terserah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam lah. Kemudian adapun perbuatan beliau sallallahu alaihi wasallam yang tidak membunuh orang yang mencela keadilan beliau dengan perkataannya, berbuat adillah kamu wahai Muhammad. Ada kisah Dhu al-Khuwaisirah ni kan. Jadi adil ya Muhammad kan, ketika Nabi sallallahu bagi pembagian harta rampasan, Nabi berkata kau bagi yang ni lebih, yang ni lebih, yang ni lebih, yang ni kurang, ada yang tak dapat kan.
dia marah. Disuruh Nabi berlaku adil. Kerana sesungguhnya kamu belum berbuat adil. Ni hadis dalam Bukhari. Mencela beliau, mencela hukum beliau dengan ucapannya. Apakah kerana dia adalah sepupumu? Okey, tentang Zubair bin Al-Awwam kan. Ketika dia buat tanam, dia buat apa? Buat macam buat kebun lah, buat ladang. Jadi untuk pengairan air tu. Jadi pengairan air ni mana Nabi kata kepada Zubair macam tu lah. Zubair ke Ja'far, tak ingat lah. Jadi maknanya Nabi suruh sekat dulu air tu. Sekat dulu air tu sehingga masuk dalam kebun kamu air tersebut. Selepas itu, kan, kamu buka sekatan tu supaya air tu datang kepada kebun jiran kamu daripada Al-Ansar. Jadi jiran ni marah. Dia kata, adakah dengan sebab dia sepupu kamu suruh buat macam ni? Dia kata kat Rasulullah macam tu. Dia kata dekat Rasulullah macam tu. Apakah kerana dia adalah sepupumu? Mencela maksud beliau dengan ucapan yang sungguhnya pembagian ini tidak diharapkan dengan wajah Allah. Tentang hadis tu maknanya Nabi kata kat sepupu dia tadi radhiyallahu anhu, Nabi marah dekat kawan dia, Nabi kata nanti kamu sekat air itu, kan? Maknanya masuk kebun kamu, bila kebun dah penuh air, sekat air itu sampai air itu dia naik ke atas balik. Tak payah, jangan bagi turun pada kebun kawan ni. Itu maksudnya hadis tu. Sebagai pengajaran kepada dia lah. Kemudian atau mencela hak khusus beliau dengan perkataannya. Mereka mengatakan sesungguhnya engkau Muhammad melarang daripada kesewenang-wenangan, dan hanya engkau sendiri yang berhak melakukannya. Dan selainnya. Maka alasan beliau SAW membiarkannya adalah kerana hak untuk membalas adalah hak beliau, hak Nabi SAW. Kerana beliau boleh melakukannya dan boleh juga membiarkannya. Adapun umatnya, maka mereka tidak boleh meninggalkan pemenuhan terhadap hak beliau SAW. Dia kena laksanakan benda tu. Lagi pula semua peristiwa di atas terjadinya di masa awal Islam. Ketika beliau SAW masih diperintahkan untuk banyak-banyak memaafkan dan toleransi terhadap manusia. Ditambah lagi beliau SAW memaafkan kesalahan yang berkenaan dengan haknya. Kerana adanya maslahat untuk menyatukan hati dan mempererat persatuan, agar orang tidak lari daripada beliau SAW, dan agar mereka tidak mengatakan bahawa beliau SAW membunuh para sahabat beliau sendiri SAW. Semua ini khusus ketika beliau SAW masih hidup. Habis tu. Kemudian hukum beliau SAW terhadap orang yang meracuninya. Kan ada wanita Yahudi tu kan, dia letak racun pada kambing yang dia panggil Nabi makan. Kat rumah dia buat racun di kambing tu. Nabi gigit kambing tu, cakap lah, kata saya ada beracun. Tapi kawan Nabi SAW tu matilah. Bila Nabi sahabat dia mati, Nabi hukum qisas lah. Baik, hukum beliau SAW terhadap orang yang meracuninya. Disebutkan melalui jalur sahih dalam As-Sahihain Al-Bukhari dan Muslim bahawa ada seorang wanita Yahudi yang meracuni beliau melalui daging kambing. Lalu beliau memakan sepotong darinya, kemudian memuntahkannya, meluahkannya lah. Dan Bishr bin Al-Barra ikut makan bersama beliau SAW. Nabi SAW kemudian memaafkannya dan tidak menghukumnya. Demikianlah dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Dan riwayat Abu Daud disebutkan bahawa beliau SAW memerintahkan untuk membunuhnya. Maka ada yang mengatakan beliau memaafkan kesalahan yang berhubungan dengan hak beliau. Tapi tak kala Bishr bin Al-Barra meninggal, beliau pun membunuh wanita itu kerana hanya jahat ni. Yahudi ni. Yahudi. Di sini terdapat dalil bahawa siapa yang menghidangkan kepada orang lain makanan beracun yang dia ketahui bahawa dia beracun tapi tidak diketahui oleh orang yang memakannya, lalu orang yang makannya itu mati, dia harus mendapatkan had. Yang ini hukum hudud lah bagi pembunuh. Ini hukum qisas. Itu. Kemudian ni hukum beliau SAW terhadap penyihir. Ini orang yang tukang sihir ni. Apa dia Nabi buat pada dia? Dalam riwayat Tirmizi daripada beliau SAW, had
bagi penyihir adalah tebasan dengan pedang. Maksudnya dipancung lehernya lah. Tapi yang benar hadis ini mauquf, hanya sampai kepada Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dia tak sebut Nabi SAW disebut hukum ya. Kan? Tapi biasanya bila bab hukum ni sahabat tak pandai nak pandai-pandai. Bila bercakap yang berkaitan dengan hukum ke apa-apa, itu maknanya apa yang Nabi SAW cakap lah. Dinukil melalui jalur sahih daripada Umar radhiyallahu anhu bahawa beliau pernah memerintahkan untuk membunuh penyihir. Demikian juga daripada Hafsah radhiyallahu anha bahawa beliau membunuh Mudabbarah yang menyihir dirinya. Maka Osman mengingkari perbuatannya kerana dia melakukan tanpa perintah darinya. Lalu diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa beliau membunuh Mudabbarah yang telah menyihir dirinya. Dan diriwayatkan juga bahawa beliau menjual budak tersebut. Ini disebutkan oleh Ibnu Munzir dan selainnya. Disebutkan melalui jalur sahih bahawa Rasulullah SAW tidak membunuh orang Yahudi yang telah menyihirnya. Dan Asy-Syafi'i serta Abu Hanifah rahimahullah berpendapat dengannya. Adapun Malik dan Ahmad rahimahumullah, maka mereka berdua berpendapat ia mesti dibunuh. Hanya saja pernyataan tekstual yang dinukil daripada Imam Ahmad rahimahullah adalah bahawa penyihir daripada kafir zimmi tidak dibunuh. Dan beliau berdalil bahawa Nabi Islam tidak membunuh Labid bin Al-Asam, orang Yahudi yang telah menyihir beliau. Adapun ulama yang berpendapat penyihir jenis mereka, ini zimmi ni, tetap dibunuh. Maka mereka menjawab dalil ini dengan mengatakan bahawa dia, yakni Labid, tidak mengakui perbuatannya dan tidak ada bukti yang mengarah padanya. Dan juga kerana beliau salah khawatir akan lahir kejelekan di tengah-tengah manusia. Kerana beliau tidak mengeluarkan sihir itu pada sumur. Maka bagaimana lagi kalau beliau membunuhnya? Sallallahu alaihi wasallam. Ini. Okey, di sini baginda tinggal terjemah dalam kitab asal ya. Kita baca kitab asal dalam bahasa Arab dia. Okey, dia kata di sini telah sahih daripada Rasulullah SAW, sahih bahawa Rasulullah SAW lam yaqtul man saharahu minal yahud, Nabi tidak membunuh orang yang menyihirnya daripada bangsa Yahudi itu. Fa akhadha bihadza bihadza Syafi'i, Imam Syafi'i pegang ni ya. Okey, pegang pendapat ni. Ya, tidak dibunuh orang si apa nama? Dia di sini Abu Hanifah rahimahumullah. Ya, Syafi'i dan Abu Hanifah. Dan Malik dan Ahmad rahimahumullah. Fa innahuma yuqtalani. Ya, maksudnya kedua mereka itu dibunuh. Yuqtalani. Walakin mansusun Ahmad rahimahullah, tapi yang dinaskan oleh Imam Ahmad rahimahullah, anna sahir ahli zimmah la yuqtal, bahawa tukang sihir daripada ahli zimmah tidak dibunuh. Ini pendapat Imam Ahmad lah, yang tekstual apa yang ditulis oleh Imam Ahmad. Tukang sihir daripada ahli zimmah tidak dibunuh. Wahtajah, dan dia berhujah dengan Nabi SAW bahawa Nabi tidak membunuh Labid bin Al-Asam Yahudi yang telah menyihir baginda SAW. Barang siapa yang mengatakan orang tukang sihir ni kena bunuh, kan? Yujibu an hadha bi annahu lam yuqarra. Kan? Maknanya dia menjawablah, yujib tentang ini, dia menjawab tentang ini bahawa perkara itu tidak ditetapkan. Tidak ada penjelasan lah, dalil. Dan sebenarnya Nabi SAW bimbang bahawa ayyusira 'ala an-nas syarran, keburukan tidak akan bertebaran ke atas manusia dengan meninggalkan mengeluarkan sihir daripada perigi itu. Kan? Jadi mana bimbang, jadi orang lain guna air itu, orang lain pun guna sihir juga. Jadi maknanya, jadi fa kaifa law qatalu, macam mana kalau baginda membunuhnya, bunuh Labid bin Asam tadi. Baik,
Fasal yang baru. Hukum beliau SAW dalam masalah perkara rampasan perang. Pertama dalam Islam adalah orang yang pertama kali terbunuh. Ni. Baik, tak kala Rasulullah SAW mengutus Abdullah bin Ja'ash dan pasukan yang ikut bersamanya sebagai utusan ke arah Nakhlah untuk mengintai kafilah dagang Quraisy. Beliau memberikan kepadanya sebuah kitab yang tertutup. Dan beliau memerintahkan kepadanya agar dia jangan membukanya kecuali setelah 2 hari. Abdullah bin Jahash. Maka mereka pasukan Abdullah membunuh Amr bin Al-Hadrami serta menawan Osman bin Abdullah dan Al-Hakam bin Kaisan. Dan peristiwa terjadi dalam bulan haram. Maka kaum musyrikin mencela mereka. Dan Rasulullah tidak berbuat apa-apa pada harta rampasan dan kedua tawanan itu hingga akhirnya Allah Ta'ala menurunkan ayat. Inilah surah Al-Baqarah ayat 27. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah berperang dalam bulan haram itu adalah dosa besar. Tetapi menghalangi manusia daripada jalan Allah, kafir kepada Allah, menghalangi masuk Masjidil Haram dan mengusir penduduknya daripada sekitarnya lebih besar dosanya di sisi Allah. Lebih besar daripada dosa berperang dalam bulan haram tadi. Maka Rasulullah SAW mengambil barang dagangan dan kedua tawanan itu, sementara orang-orang Quraisy mengutus orang kepada beliau untuk menebus kedua tawanan tersebut. Tapi beliau bersabda, tidak sampai kedua teman kami. Maknanya Nabi SAW kata tidak. Nabi kata tidak, aku mahu. Sampai kedua teman kami, yakni Sa'ad bin Waqqas dan Utbah bin Ghazwan datang. Kerana sungguh kami khawatir kalian akan melukai mereka. Kalau kalian membunuh keduanya, maka kami juga akan membunuh kedua teman kalian. Membunuh tawanan ni kan. Ada macam yang berlaku di Palestin sekarang lah. Berapa ratus orang Yahudi yang tawanan, 200 macam tu lah. Jadi mana? Kalau mereka bunuh orang Islam lagi, bom lagi, maka tawanan ni boleh dibunuh lah. Berdasarkan ini. Kan? Jadi maknanya, Nabi khawatir. Kalau sahabat dia kena bunuh, maka Nabi akan bunuh tawanan ni. Maka kami juga akan membunuh kedua teman kalian. Setelah keduanya tiba, Rasulullah pun menebus keduanya dengan Osman dan Al-Hakam, lalu membahagikan rampasan, yakni ghanimah. Baik, Ibnu Wahab menyebutkan bahawa Nabi SAW mengembalikan rampasan ghanimah dan membayar diat, denda lah, kepada korban yang terbunuh daripada mereka. Sedangkan yang masyhur dalam sejarah bertentangan dengan apa yang dia sebutkan. Dia dah sebut Ibn Wahab lah. Dalam kisah ini terdapat hukum fikih tentang bolehnya persaksian atas wasiat yang tertutup. Ya, disegerakan. Ini adalah pendapat Malik dan banyak daripada ulama salaf. Pendapat ini didukung hadis Ibn Umar radhiyallahu anhuma dalam As-Sahihain. Seorang Muslim tidak berhak mewasiatkan sesuatu yang ia miliki kurang daripada 2 malam. Kecuali jika wasiat itu tertulis di sisinya. Dalam kisah ini terdapat juga keterangan bahawa tidak disyaratkan adanya bukti dalam surat yang dibuat oleh imam atau hakim. Dan tidak disyaratkan juga sang imam atau hakim membacanya kepada orang yang akan menghantarnya. Surat tadi kan. Kerana semua ini tidak ada asalnya dalam Alkitab dan tidak pula dalam As-Sunnah. Rasulullah SAW yang sering menyerahkan surat beliau kepada para utusan beliau, lalu menyuruh mengirimnya kepada orang yang beliau tuju tanpa beliau membacanya terlebih dahulu.
kepada orang yang akan mengantarnya, dan beliau juga tidak mendatangkan dua orang saksi terhadapnya. Ini adalah perkara yang diketahui secara pasti daripada tuntunan dan tuntutan petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faslun, hukum beliau SAW terhadap mata-mata jasus. Ini, kan? Jasus. Spy, dia panggil kan? Spy, perisik. Disebutkan bahawa tak kala Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu membocorkan rencana beliau sallallahu alaihi wasallam, Umar radhiyallahu anhu meminta kepada beliau sallallahu alaihi wasallam agar dia bisa memenggal leher Hatib bin Abi Balta'ah. Akan tetapi beliau tidak membolehkannya, dan beliau bersabda, "Di mana kamu tahu, mungkin saja Allah telah melihat kepada hati prajurit perang Badar, lalu berfirman, buatlah sesuka hati kalian, kerana sungguh aku telah mengampunkan kalian." Ahli Badar telah berlalu hukum mengenai masalah ini secara panjang lebar lah dulu. Para fuqaha berbeza pendapat dalam masalah ini. Kalau nak bunuh jasus ataupun spy perisik ni lah. Kemudian dia kata okey. Sihnun berkata, kalau seorang Muslim mengirim surat kepada kafir harbi, maka dia dibunuh dan tidak diminta untuk bertaubat. Contohnya ada tadi baut Israel kan. Maka dapat tangkap maka dihukum bunuh, tidak diminta untuk bertaubat. Ini perisik kan, itu dah pernah heboh, pernah viral. Perisik Israel daripada kalangan orang Melayu kan, pakai tudung apa kan, kena tangkap tapi diam macam tu ya. Kalau maknanya kalau dibunuh pok ni pun maknanya tak disuruh dia bertaubat pun, dibunuh terus ya. Ini dia. Sedangkan hartanya adalah milik warisnya. Ulama lainnya daripada pengikut Malik radhiyallahu anhu rahimahullah berkata, dia dicambuk dengan cambukan yang mencederai, dipenjara dalam waktu yang sangat lama, dan diasingkan ke tempat yang dekat dengan daerah orang-orang kafir. Ibnu Qasim berkata dia dibunuh dan tidak ada taubat untuk perbuatan ini. Dia seperti orang zindiq, ini orang munafik. Syafi'i, Abu Hanifah dan Ahmad rahimahullah berkata tidak dibunuh. Kedua pendapat ini berdalilkan dengan kisah Hatib bin Abi Balta'ah, dan telah berlaku penyebutan sisi penetapan dalil mereka darinya. Ibnu Aqil dan kalangan pengikut Ahmad berpendapat sama dengan Malik dan para pengikutnya. Kemudian pasal hukum beliau SAW terhadap para tawanan perang ni. Nak buat apa ni depan ni? Ya? Macam apa kena tawan dulu ni kan? Israel kena tawan tu. Dinukil melalui jalur yang sahih daripada beliau SAW dalam masalah tawanan, bahawa beliau membunuh sebahagian mereka, membebaskan sebahagian mereka tanpa syarat, meminta tebusan harta untuk sebahagian mereka, dan sebahagian lainnya ditukarkan dengan kaum muslimin yang ditawan musuh. Beliau juga menjadikan sebahagian mereka sebagai hamba. Hanya saja yang masyhur bahawa beliau tidak pernah menjadikan hamba laki-laki yang sudah baligh. Tawanan yang beliau bunuh pada perang Badar adalah Uqbah bin Abi Mu'aid dan An-Nadhr bin Al-Harith. Beliau SAW membunuh banyak tawanan yang terdiri daripada orang-orang Yahudi. Ni. Patutnya Yahudi nampak yang ni. Yahudi sekarang ni. Beliau meminta tebusan berupa harta untuk para tawanan Badar sebesar 4,000 sampai 400,000. Dalam sanad terdapat perawi yang mastur, yang terlindung lah, yang tersembunyi. Dan sebahagian daripada mereka beliau bebaskan dengan tebusan mengajari kaum muslimin untuk menulis. Beliau membebaskan Abu Azzah tanpa syarat pada perang Badar. Abu Azzah. Dan beliau bersabda kepada para tawanan perang Badar, seandainya Mut'im bin Adi hidup, kemudian dia minta kepada aku agar melepaskan orang-orang busuk ini, nescaya aku akan bebaskan mereka tanpa syarat, kata Nabi SAW. Lebih terkenang kisah sebab ni tentang Mut'im bin Adi tadi, orang baik lah. Beliau pernah menebus
2 orang kaum muslimin dengan 1 orang daripada kaum musyrikin. Beliau juga pernah menebus beberapa orang kaum muslimin dengan 1 orang wanita tawanan yang beliau minta daripada Salamah bin Al-Aqwa' radhiyallahu anhu. Beliau membebaskan tanpa syarat Sumamah bin Usal, kan, sebelum dia masuk Islam ni, radhiyallahu anhu. Dan beliau membebaskan sekelompok orang daripada kaum Quraisy pada hari pembebasan Mekah. Sehingga orang-orang itu dinamakan At-Tulaqa. Ini orang-orang yang telah dibebaskan. Kemudian tidak ada satu pun daripada hukum-hukum ini yang mansukh. Bahkan seorang imam, yang pemimpin, diberikan pilihan dalam mengambil keputusan sesuai dengan masalah yang ada lah. Dia nak bunuh tawanan ni kan, dia nak tunggu nak ambil apa, nak buat tebusan ke apa ke, terpulang pada ketua lah. Beliau SAW memperbudak, menjadikan tawanan hamba kepada tawanan daripada kalangan ahli kitab dan selainnya. Tawanan suku Autas dan Bani Mustalik bukanlah ahli kitab. Mereka hanyalah para penyembah berhala daripada suku-suku Arab. Ya, ni. Tawanan suku Autas dan Bani Mustalik. Para sahabat juga memperbudakkan, menjadikan hamba tawanan Bani Hanifah, padahal mereka bukanlah ahli kitab. Ya, Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah memilih dalam hal para tawanan, apakah dia akan dijadikan tebusan atau dibebaskan tanpa syarat, atau dibunuh, atau dijadikan hamba. Beliau melakukan mana saja yang beliau inginkan. Inilah pendapat yang paling benar, dan tidak ada pendapat yang lebih benar yang selain daripada ini. Kemudian faslun. Pasal hukum beliau sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang Yahudi. Ni kena dengan apa nama keadaan realiti kita sekarang ni yang berlaku ni. Beliau meletakkan hukuman terhadap orang-orang Yahudi dengan beberapa ketetapan. Ni orang Yahudi ni. Jadi kita orang Islam nak tahu pada ketetapan itu. Beliau membuat perjanjian damai dengan mereka. Di awal mula beliau tiba di Madinah. Kemudian Bani Qainuqa' menyerang beliau. Tapi beliau berhasil mengalahkan mereka lalu membebaskan mereka tanpa syarat. Ya, diusir daripada lah keluar dari Madinah. Kemudian Bani An-Nadir memerangi beliau, tapi beliau juga mengalahkan mereka dan mengusir mereka. Kemudian Bani Quraizah memerangi beliau, tapi beliau mengalahkan mereka dan membunuh. Kan? Dan membunuh mereka semuanya, Bani Quraizah ni. Pada hari Ahzab tu lah, perang Ahzab kan, hari Khandaq. Kemudian penduduk Khaybar memerangi beliau, tapi beliau juga mengalahkan mereka dan beliau membiarkan mereka tinggal di Khaybar sesuai dengan apa yang beliau kehendaki, kecuali orang yang ikut berperang di antara mereka. Tak kala Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu menghukumi Bani Quraizah bahawa orang yang ikut berperang di antara mereka harus dibunuh, Yahudi tadi. Wanita-wanita mereka dijadikan tawanan dan harta-harta mereka dijadikan rampasan perang, Khadimah. Rasulullah SAW mengabarkan kepadanya semuanya ia adalah hukum Allah Azza wa Jalla daripada atas 7 lapis langit, di atas 7 petala langit. Kemudian hukum ini berisi keterangan bahawa orang yang membatalkan perjanjian damai, maka pembatalan ini juga berlaku pada kaum wanita dan anak keturunan mereka. Kalau pembatalan mereka dengan cara peperangan dan mereka kembali menjadi orang-orang kafir harbi, inilah hukum Allah Azza wa Jalla ke atas mereka. Itulah dia. Kemudian faslun, hukum beliau SAW dalam penaklukan Khaybar. Tentang Nabi SAW dengan orang Yahudi pula ni. Pada hari itu beliau menetapkan keputusan membiarkan orang-orang Yahudi tinggal padanya dengan syarat. Ini syarat, membahagi 2 hasil buminya yang berupa buah-buahan atau tanam-tanaman. Mereka boleh duduk situ, boleh bekerja itu, tapi bila mereka bekerja boleh hasil, mereka kena bagi 2. Kan? Kepada orang Islam dan kepada mereka masing-masing. Siapa nak yang diberi kelonggaran itulah. Beliau memerintahkan untuk membunuh Bani Al-Huqaiq, Bani Abi Al-Huqaiq. Tak kala mereka membatalkan perjanjian damai dengan beliau. Beliau juga mensyaratkan bahawa mereka tidak boleh menghilangkan dan menyembunyikan sedikit pun daripada harta-harta mereka. Akan tetapi ternyata mereka menghilangkan
dan menyembunyikannya, lalu memberikan hukuman kepada orang yang tertuduh menyembunyikan hartanya sampai dia mengakuinya. Hal itu telah berlalu dengan panjang lebar dalam perang Khaybar dululah, disebut dulu. Kemudian faslun, kita di atas, harta yang diperoleh pada Khaybar hanya diperuntukkan khusus untuk para sahabat yang ikut dalam peristiwa Hudaybiyah, dan tidak ada seorang pun daripada sertanya yang tidak hadir ketika itu kecuali Jabir bin Abdullah. Maka Rasulullah tetap menyerahkan kepadanya bahagiannya. Kemudian faslun, hukuman beliau Rasulullah dalam pembebasan Mekah. Okey, insya-Allah ni kita sambung lagi lah di kelas yang akan datang. Okey. Berhenti dulu sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.